Hai, saya Otis. Selamat datang ke YouTube channel saya. Let's get into it. Buku yang pertama adalah tada! Hirari di dalam kotak perak. Hannah series. Okey, dia mengisahkan Hirari seorang mangaka. Dia seorang pelukis dan penulis manga, dan Hikaru pula merupakan seorang seiyu. Seiyu tu adalah pelakon suara untuk manga tu lah. Jadi diorang ni berjumpa satu hari tu, macam biasalah penulis dengan pelakon-pelakon berjumpa macam tu. Jumpa dengan dia punya seiyu, lepas tu lama-lama dia rapat, dan sejak daripada tu banyak diorang punya kisah silam bukan terbongkar lah. Macam biasa bila kita rapat dengan seseorang, kita berkawan dengan seseorang, kita mula mengenali orang itu, dan serba sedikit dia punya masa silam pun kita akan tahu kan. Jadi Hikaru akan tahu siapa Hirari akan kenal siapa Hikaru. Jadi dalam pada masa yang sama juga, diorang bertemu dengan Aisyah sebabkan satu insiden. Saya dah baca buku ni tapi baru sampai muka surat 100. Apa yang saya boleh cakap setakat ni, dia punya pacing bagi saya slow. Tapi kalau korang peminat anime ataupun J-drama, J-movie, tak tahulah, saya jarang tengok J-movie. Kalau saya tengok J-drama, apa yang saya perasan, dia agak slow mula-mula tu kan. Dia macam seronok sebenarnya baca buku ni, sebab macam kalau tengok anime, macam contoh watak A dengan watak B, diorang bergaduh kan. Lepas tu tiba-tiba watak B macam tengah berapi-berapi, lepas tu yang cik tu, lepas tu si watak A macam ketawa kegirangan, suka lah pada ni dah menang, so dia macam boleh pula gelak. Macam tu kalau tengok anime lah. Buku kedua adalah Introvert karya Abstrakim. Saya bagi 5 out of 5 buku ni. Boleh tengok saya punya sharing session video sebelum ini. Tapi saya rasa video tu agak bosan, dan mungkin penonton diorang takkan jumpa poin-poin yang diorang nak. Jadi boleh pergi baca dekat Goodreads ataupun search dia dekat Instagram. Dia mengisahkan seorang mahasiswa bernama Faradi. Dia tengah mengalami masalah berkaitan dengan pengajian dan juga masalah keluarga juga. Sampai satu hari dia nak buat benda sesuatu itu, tapi terbatal sebab dia terjumpa dengan seorang gadis bernama Haura. Dan sejak daripada itu hidup dia berubah 180 darjah, dan dalam pada masa yang sama dijumpa dengan ramai orang. Buku ketiga adalah OJ is Dead, karya Roslan Muhammad Noor, Jeffrey Abdullah thriller. Okay, saya bacakan dulu dari synopsis. Jeffrey used to run a street gang when growing up in KL, but is now a criminal lawyer with his own small firm. Oh, saya bukan. Sebab saya beli ni sebab dia punya cover satu. And why the heck is OG is that? Saya beli je. He's also down on his luck. One day his old college buddy Kim On-juan, OJ tu Kim On-juan, also a lawyer but with a successful family-owned firm, offers him a lifeline in the form of some lucrative work. Jeffrey and his sole employee are grateful for the help, but things take a turn for the worse when OJ's father exits the window of the Jalan Ampang office without a parachute. Okay, did he jump or was he pushed? Ni lah sebabnya kalau beli, kena baca sinopsis. Jangan kau tengok cover lawa, lepas tu kau terus beli macam tu je. Jangan jadi macam saya, okay? Soon enough, the triads are on the heels. In order to save himself and OJ, he enlists the help of his former street pet friend Shah, whose methods are rarely on the right side of the law, but their options are running out. And some of the unlikeliest people feel that things will only be resolved when OJ is dead. Okay. Jangan jadi macam saya, okay? Sebelum beli, baca sinopsis, okay? Saya tengok cover dia. Dia punya tajuk OJ is Dead. Tengok dia punya cover, okay, menarik. Dan tengok atas tu Jeffrey Abdullah thriller. Okay, beli je lah macam tu. Roslan Muhammad Noor served as a police officer in the Royal Malaysia Police, RMP,
for 11 years as a crime investigator and court prosecutor before joining the private sector. Oh, okay. He has published several crime thriller novels. 5 of them feature Inspector Mislan as the main protagonist, with philanthropists being the latest. Oh! 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 Ya, jangan jadi macam saya guys. Baca sinopsis sebelum beli buku. Dah terkejut kau baca sinopsis tadi. Macam-macam lah. Moving on to the next book is... Tada! Ada 4 orang penulis, iaitu Puan Teh Marzuki, Puan Idora Darwina, Enhan, dan juga Isha Shah. Untuk Teh Marzuki dengan Idora Darwina ni, saya tahu mereka adalah berstatus puan sebab jumpa orang punya social media dan diorang dah berkeluarga, saudara perempuan lah. Enhan, sorry kalau saya salah sebut, dan Isha Shah ni diorang tak sertakan diorang punya social media kan. Untuk evasif, apa yang saya faham, penulis-penulis mereka mula reka dan tulis cerita diorang berdasarkan perkataan evasif itu yang membawa maksud. Ni Kamus Dewan edisi keempat. Evasif, sikap mengelak diri daripada sesuatu tanggungjawab, tindakan dan sebagainya. Jadi berdasarkan maksud evasif itu tadi, 4 orang penulis reka dan tulis cerita masing-masing dan genre yang berbeza. Yang lain tu saya tak baca lagi, jadi saya tak berani nak cerita pasal tu. Tapi pasal cerita yang Puan Teh Marzuki tulis ni, dia punya kisah tu masa zaman dinasti Joseon dulu. Tapi saya baru baca sampai muka surat 34. Dan buku ni tebal tak tahu bila akan habis. Sebab saya jenis mood reader. Bukanlah nak kata kalau buku tu tak habis saya berubah. Sebab kadang-kadang drama pun macam tu. Bila tengah tengok drama sedih-sedih, lepas tu macam nak tengok yang rom-com lah macam tu. Lepas tu nak tengok thriller lah, tiba-tiba macam tu. So saya mood reader, saya akan berubah-ubah. Yang ini tak ada dekat Shopee atau dekat mana tau. So korang boleh cuba, mungkin korang boleh cuba DM Puan Teh Marzuki dan juga Idora Darwina, sebab diorang je yang selitkan social media diorang. Kalau tak pun mungkin korang boleh terus hubungi chapter.darwina@gmail.com untuk tanya macam mana nak dapatkan physical copy. Okay, hari tu tengah mood nak baca buku-buku romantic komedi ke apa ke, tapi saya tak banyak tahu buku-buku romantik. Ya, so saya tiba-tiba macam nak baca romance lah. Scroll Shopee, lepas tu tada! Dan saya tak baca lagi sebab bila dapat buku ni tiba-tiba tak naklah baca romance. Ambil buku lain baca. Ya, saya tengok tak ada sinopsis kat sini lah, korang post untuk baca. Okay, ini adalah 4 buah buku daripada Big Bad Wolf. Buku yang pertama adalah Dry. Tiba satu hari semua air tak ada. Kering. Empangan apa semua kering. Tap pun kering. Tiba-tiba bandar tempat dia tinggal tu tiba-tiba jadi huru-hara. Tiba-tiba mak ayah dia hilang. Lepas tu dia dengan adik lelaki dia kena buat something untuk cari air. Look at me. Dia ada twins. Di sini ada twins. Lepas tu bila dia discover dia ada twins, dia ajaklah twins tu duduk sekali dengan dia. Tapi tiba-tiba ada masalah. Yang seterusnya daripada Big Bad Wolf adalah tada! Look at the cover. Cantik. Dah close up. Yesterday your mother died and now you are drunk. As if it will make up for it all. They bring to you as an offering a baby duck. They were well-meaning and it could have done the trick. You were depressed. They said you were not yourself. Everybody was worried about you. They thought a duckling would help. The Hidden Letters of Veltabi. Karya Gina. Ya. Cantik kan? Simple gila. Dan hardcover. Mestilah sinopsis dekat dalam ni. Saya screenshot je lah. Kita buka dia pedas sikit. Alamak, legam.
Dia punya cover putih lah pula. Bahaya ni. Dari Legend Press. Saya dah lama tak baca buku Legend Press. Dan yang saya ingat buku yang saya baca, buku diorang adalah Nasi Kangkang. Nasi Kangkang dan juga Dalang. Tiga buku daripada diorang. Dan tiga-tiga buku ni, buku pertama adalah Bunuh. Saya dah baca buku ni. Saya habiskan semalam. Tapi ni buku tahun 2015. Jadi korang mungkin sebab tu lah diorang jual harga RM5. Buku ni berbalut. Masa saya terima buku ni, tiga-tiga berbalut. Jadi tak ada masalah lah. Orang dah jual RM5, dapat buku elok macam ni. Korang nak tengok buku tu perfect, sempurna, korang pergi kedai. Tengok sendiri buku tu, inspect sendiri buku tu ada cacat celah ke tak? Tidak. Dan beli. Kalau beli online ni kita susah sikit nak ni. Buku tu kemek ke apa ke, kadang-kadang seller dah pack buku tu sebaik yang mungkin tau. Even ada kotak pun, kotak tak boleh kemek ke kalau kena pijak? Boleh kan? Lepas tu nanti mestilah nak tengok ni, mesti kena ada kena mengena ni. Jual barang lah tu. Saya akan buat sharing session buku ni dalam video lain lah. Ya, cerita dia secara ringkas, Bayu Alia lari daripada rumah sebabnya dia nak sama belajar. Tapi dia dapat tawaran belajar kat luar negara. Ayah dia kata tak payah, perempuan tak perlu belajar jauh-jauh. Dan dia macam merajuk sekejap, dia lari daripada rumah nak cari kerja. Lepas tu jumpa kawan yang salah dan terlibat pula dengan orang yang salah. Sembelih, karya Anif Bahrom punya family. Sembelih orang dan ambil organ-organ yang penting dan buat perniagaan lah. Itu yang punya side income. Dia punya main income orang jual ayam. Dan sampai satu hari adik dia ada masalah. Sekarang saya tengah baca buku ni tau. Adik dia macam ada masalah something. Tiba-tiba macam nak kata dipukau tak juga, tapi dia macam tiba-tiba jadi orang lain. So saya nak tahu apa masalah adik dia sebenarnya. Amal dengan Maya ni selalu gaduh. Biasalah adik-adik kan. Lepas tu sampai satu hari tiba-tiba mak diorang ditemui mati. Dan pisau tu ada dekat tangan Maya. Jadi apa yang Amal kena buat adalah dia kena selamatkan adik dia, bantu adik dia walau apa cara sekalipun. So saya nak tahu apa yang Amal akan buat untuk tolong adik dia. Ya. Sarah, seorang gadis 16 tahun, dipenjara kerana dituduh membunuh ibu kandung dan bapa tirinya. Apabila diketahui ayah kandungnya, Fadil meminta pertolongan seorang kenalan lamanya yang merupakan seorang peguam untuk membuktikan bahawa anaknya tidak bersalah. Situasi menjadi semakin buruk apabila adik Sarah juga tiba-tiba lesap. Kemana Aisyah pergi? Adakah kehilangannya ada kaitan dengan pembunuhan yang berlaku? Siapa sebenarnya yang terhasut oleh Mens Ria? Macam mana nak pronounce sendiri? Dan buku yang seterusnya adalah tada! Only a Monster. Saya buka dust jacket ke. Kita tengok dia punya. So dia simple je, hitam macam tu je. Good. Dan ni apa yang saya faham, dia mengisahkan monster. Terus untuk baca. Tapi kan, apa yang tertarik lagi untuk saya beli. In every story, there is a hero and a monster. She is not the hero. Ya, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Bye!